Sama ada saya atau bab saya mesti akan dipukul. Alice dah. Ya, saya. So, macam mana sekarang ni? Seingat saya dulu Datuk Syamila 7 tahun. Dan sekarang sebab dah bergerak dah jadi penyanyi solo sekarang. Ya. Untuk orang yang tak tahu lagi lah sebenarnya. Okay. Macam mana boleh terjebak buat solo ni? Memang dari dulu lagi masih choir tu daripada kecil memang nak jadi solo. Ni macam mana? Okey, dalam choir pun diorang akan selalu macam siapa nak jadi solo untuk lagu ni, siapa nak jadi solo untuk tu. So memang L yang selalu akan ke depan untuk jadi solo. Sebab L memang minat nyanyi. So masuk choir ni at least tahu sikit knowledge about dynamics apa semua. So senang cakap L memang minat jadi solo sebenarnya. Tapi dalam choir tu ambil pengalaman. So daripada kecil lagi memang suka lagu ni semua. Ya. Keluarga berasal daripada keluarga dunia hiburan ke macam mana? Ya, betul. Siapa tu? Siapa yang Contohnya arwah Julie Dahlan. Arwah Julie Dahlan. mak dengan ayah sendiri? Mak dengan ayah sendiri macam mana? Mak minat menyanyi, ayah pun minat menyanyi. Cuma tak adalah Dia tak ke depan lah. ke depan. Untuk suka-suka. Ya. Dalam keluarga awak seorang je lah. Ya. Okay. So sekarang ni bila awak dah keluarkan single baru ni harus pergi. Cerita sikit boleh tak? Apa ceritanya sebenarnya, kisahnya? Okay. Harus Pergi ni tentang seorang individu yang di-abuse oleh pasangannya. Tak kisah lelaki atau perempuan, individu. Disebabkan sayang before this, dia tutup seluruh mata je kalau kena pukul ke apa ke. So Harus Pergi ni adalah lontaran suara cerita sebenar supaya kalau ada terfikir untuk tinggalkan toxic relationship tu, just tinggalkan. So jangan teragak-agak untuk tinggalkan semata-mata sebab ada baik dia yang dulu, tapi yang ke depan ni kita terseksa. So Harus Pergi ni adalah satu lontaran suara untuk individu yang di-abuse oleh pasangan. Jadi kata kisah benar. Ya. Cerita siapa tu? Cerita awak ke? Family. Kisah benar daripada family. Kisah benar daripada Yes. So saya luahkan selama apa yang saya hadap, selama apa yang family saya hadap, saya luahkan dalam lagu tersebut. Jadi maknanya input daripada lirik lagu tersebut diberikan oleh awak kepada penulisnya sendiri. Ya, betul. Sebab bila orang buka cerita macam tu kan, sebenarnya yang cerita benar tu macam mana penghujung dia? Akhirnya saya dengan mak saya hidup berdua dengan bahagia, macam tu. Kita orang dah bebas daripada toxic relationship tu ataupun toxic family tu. Maknanya awak cerita pasal awak sendirilah, ni bukan keluarga lain, orang lain ni. Kita orang sendiri, dan juga saya ada dengar daripada kawan-kawan saya punya masalah juga. And kebetulan ramai juga dalam situasi saya, ramai lagi perempuan-perempuan ataupun lelaki-lelaki kat luar sana dalam situasi yang sama. So lagu ni memang kena untuk semua orang yang ada kena mengena dalam situasi. Ni kisah bila ni berapa lama dulu sebenarnya kisah ni? Sebab kisah awak kan? Sebenarnya tak adalah lama sangat pun. Mungkin baru tahun ni yang kita orang dah bebas sikit daripada semua benda tu. Tapi macam awak, bila orang kata masalah keluarga, kata penderaan fizikal, mental, macam-macam ada semua. Untuk awak sendiri lah, mungkin kalau tak keterlaluan untuk awak cerita sedikit yang awak alami sendiri, apa dia sebenarnya masa tu? Tak izin. Tak izin? Mi, boleh cerita ke? Okay, macam mak saya, dia single mother, besarkan saya seorang-seorang. Of course dia rasa sunyi, dia nak cari kawan dia juga untuk tempat dia luar. Sebab saya pun mungkin saya ada masalah saya sendiri, saya akan cari orang untuk meluah juga. Macam mak saya, dia 7 tahun dengan toxic relationship tu, means lelaki tu tak boleh nampak mak saya berselisih ataupun bercakap ataupun even kerja dengan banyak lelaki. Sama ada saya atau dia, kita orang sama ada saya atau bab saya mesti akan dipukul, dimaki. Bila kata jap sebentar untuk clearkan dia betul bukan ayah awak sendiri ke? Bukan ayah saya. Kan yang barulah kiranya. Ya, pasangan baru mak saya. Dia kira saya cakap abuse saya dengan mak saya. Even though mak saya je kena, tapi bila saya pandang benda tu trauma. Benda tu saya nampak benda tu, saya membesar dengan benda tu. Macam cerita Putri Balkis, macam cerita Balkis. Just sama seperti itulah. So berada dalam lingkungan tu pun mentally awak
itu benda mental lah namanya. Yes. So, awak pun terasa semua benda tu. Dan akhirnya mak saya pilih untuk tinggalkan individu tersebut. Jadi maka tu cerita-cerita dalam lagu ni memang sangat rapat pada hati awak lah sebenarnya. So macam bila cerita tu keluar sebenarnya macam ibunya sebenarnya dekat sebelah tau. Tanya ibu dulu tak untuk keluarkan lagu seperti ni, sebab lagu ni agak sensitif kan bila melibatkan terutama si diri sendiri. So maknanya ibu memang bagilah untuk lagu sendiri untuk bagi tahu orang kat luar, bagi nasihat, betul? Selalu masa recording tu pun saya record dalam keadaan ketakutan, menangis. So saya harap lagu ni sampailah dekat para pendengar. Feelings tu. Okay. Tapi sekarang ni awak dah kira ibu dan awak tak ada masalah, dah bahagia lah berdua sekarang ni. Betul. Okay. Berapa lama awak ambil masa sebenarnya? Sebab ni pertama kali orang kata kita dengar buat lagu betul-betul pasal kes sendiri kan. Kadang-kadang bila lagu tu sensitif, rapat pada diri tu makan masa. Penciptaan lirik dan juga rakaman tu berapa lama sebenarnya? Kita orang buat benda tu cepat. So means bila proses lagu ni ke. Okay, first dengar lagu ni masa tu dah lepas raya, dah apa semua. And then bila dengar lagu ni macam Mam kata okey, album macam okey sebab lirik dia pun yang kita relate, yang kita boleh bawa. So once dah okey apa semua, book studio apa semua and record. Actually kita orang record 2 kali. First record tu mungkin sikit tak boleh nak control, and second record tu baru boleh keluarkan semua, fahamkan semua, keluarkan semua. And then tak lama lepas tu kita terus shoot MV sebab 9 hari bulan Ogos tu kebetulan FCC was keluar malam. So kita orang keluarkan petang. Kesempatan lah. Yes, memang itu marketing. Bila cakap tadi kali pertama rakaman tu tak dapat keluarkan semua tu, maknanya dalam hati tu ada lagi berat lagi maknanya itu semua tu. Faham. Jadi bila dah keluar, penghasilan dia dah ada, orang pun dah mendengar lagu ni semua. Macam mana sambutan tu daripada mereka di luar sana? Alhamdulillah sekarang dah 15k. Setakat ni tak ada yang negatif lagi kecuali dari segi marketing yang L buat sendirilah. Okay. Daripada segi marketing yang L buat sendiri dekat social media, benda tu ada sikit trigger antara kaum lelaki atau perempuan macam tu. Tapi so far dekat YouTube semua bagi pandangan yang positif. Ada yang komen-komen yang boleh relate dengan lagu yang awak bagi tu tak? Komen-komen yang boleh relate mostly dekat YouTube tak ada, semua just puji sedap. Tapi kalau daripada segi marketing yang buat sendiri, ramai rupanya yang mengalami. So dapat tahu yang ada yang komen teringat ni, ada yang cakap pernah berlaku kat dia, orang yang pernah lalui je faham, macam tu. Jadi macam mana awak rasa bila orang bila komen macam tu kan, apa awak rasa? Betul lah apa yang orang cakap. Kalau kita rasa kita susah, ramai lagi orang yang lebih susah tau dekat belakang, dekat luar sana kan. So L just bersyukur dengan apa yang ada sekarang. L ambil semua yang dah jadi tu, mungkin ada hikmah dia di masa depan. So kat sinilah L berdiri sekarang. Mesti awak gembira jugalah kan bila orang kat luar boleh relate dengan lagu, boleh suka dengan lagu tersebut. Betul. Ibu macam mana? Mami dia hari-hari je dengar lagu tu, hari-hari kat tempat kerja dia. Kadang-kadang kenapa dia buka lagu kita sendiri? Sebab dia pun number one fans kita kan. Betul, siapa lagi? Satu kan? Okay, nak cerita luas sikit. Apa lagi kejayaan awak sebenarnya? Ataupun memang 100% penyanyi sekarang sebenarnya? L ada backup plan, which is L sedang belajar tourism management sekarang. So mungkin kalau andai kata saya tak jauh dalam industri ni, at least saya boleh kerja dekat ALJS Tourist. So mungkin korang akan nampak saya jadi tour guide anda. Okay, tour guide semua tu. Dan awak juga aktif kat media sosial kan? Sebab baru ni tak silap saya ada baca artikel mengenai awak orang marah tiba-tiba tak apa sebab kan mengatakan awak nak mengambil alih kerja orang meniru suara boy semua tu, sampai kata nak mengganggu rezeki orang lain. Okay, sebelum tu nak tanya dulu, dah lama ke buat tiru suara boy? Since PKP first. Masa tu saya saja buat live dengan kawan, since tak boleh nak berjumpa, kita orang buat live. And then kita orang just cakap pasal apa kata kita jadi kartun. So first buat kartun lain, tak sama apa semua. And then buat boy tiba-tiba ramai yang cakap sama. And kebetulan masa tu L tengah naik juga, era L lah time tu. Then teruskan buat benda tu. Tapi masa PKP tu L macam kurang sikit buat benda tu. Bila dah start tahun ni baru L try buat balik semula.
video-video tersebut jualkan bakat El take it as commitment. So El just macam tak lama orang boleh buat suara boy, so El ambil jadi macam itu adalah bakat. Itu adalah bakat sendiri. El tak rasa macam sebab El baru nak naik, menggunakan social media sebagai untuk mempopularkan diri semua kan. Tak terasa kan macam kadang-kadang netizen ni lebih-lebih sangat sebenarnya. Sedangkan content creator kan itulah kerjanya, kita cari satu untuk buat. Apa pendapat awak, perasaan awak sebagai orang muda baru nak naik? Ni dah buat single lah ni. Yes. Kan? Macam El cakap, first time El masuk dalam industri ataupun El nak jadi influencer, El dah kena siapkan mental El yang pendapat orang semua berbeza-beza. Jadi El tak kisah caci yang tu, maki yang tu, El tak kisah. El just ambil mana yang positif, mana yang negatif, El just tutup sebelah mata. Siapa yang bawa kuat tu? Sebab kalau muda-muda macam awak baca tak terasa ke? Terasa kan? Of course terasa. So siapa tu yang dan apa yang buatkan awak tak apalah? Okay, my mom, of course my mom and my best friend tu. Sebab sometimes ada benda yang kita selesa cerita dengan family sendiri, ada benda yang kita selesa cerita kat orang luar kan. So my best friend and my mom adalah orang kuat lah. So diorang yang selalu cakap, tak apa, abaikan je, it's okay, you can do this. Jadi benda tu sebenarnya memang buat seronok, tak ada sebab pun nak kata nak mengambil alih ke, tak ada kan? Tak ada sebab pun. I just, sebenarnya I ada DM orang tu sendiri. And minta maaf kalau dia rasa El tutup periuk nasi dia ke apa ke. El dah DM orang tu sendiri. Orang tu pun tak ada apa kan sebenarnya? Orang lain yang bersuara kan sebenarnya? Ya, orang lain yang lebih yang bersuara. Kita yang tanya tu. Okeylah, harapan untuk lagu baru awak sebenarnya? Harapan saya harap insya-Allah kalau mungkin saya akan keluarkan lagi lagu-lagu genre-genre lain, mungkin catchy. Genre apa yang awak minat sebenarnya? Saya pop R&B mostly lah. Tapi saya nak cuba dengan genre-genre yang lain ni. Mungkin rock, mungkin balada ke apa. So untuk lagu yang ni awak apa lagi yang awak nak? Saya harapkan saya mengharapkan ramai lagi pendengar dalam YouTube, ramai lagi subscriber. Mungkin lagu ni akan tercalon dalam muzik-muzik ke, insya-Allah. Saya harapkan lebih lagi lah kepada lagu ni dan mungkin lagu-lagu seterusnya. So mungkin untuk awak sendiri, harapan awak sebenarnya kalau boleh AJL lah. Ya. Yes. Tak salah. Mencuba. Mungkin insya-Allah mungkin saya boleh perform satu stage dengan artis-artis yang orang kata legend. Mungkin insya-Allah. Okey, untuk penutup sikit sebab jadi kita sebut pasal boboiboy kan. Bagi satu sikit je. Sikit je. Okey. Hai semua, jangan lupa dengarkan Harus Pergi Tau. Terbaik.